Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini 12 Muharram 1422 bersamaan dengan Hari Merdeka 31 Ogos 2020, Hari Merdeka yang 63 tahun dah kita berjaya suruh Inggeris balik ke kampung dia. Namun begitu, dia berjaya mengekalkan undang-undang dia. Dia berjaya mengekalkan sebahagian daripada budaya dia. Walaupun sudah 63 tahun, nak ubah tak boleh lagi. Lama dah perjuangan tu. Kalau kira 63 tahun ni bukan kecil kan. Patutnya selesai dah masalah kita. Tapi itulah kejayaan yang dibuat oleh orang putih. Sebab waktu dia nak keluar dulu, dia tak tinggal kecuali kepada anak-anak didik yang telah dipercayai. Jadi hak ni hak sambung balik ni. Jadi orang putih jadian ni kadang-kadang lebih berat daripada orang putih asal. Baiklah para jemaah sekalian, kita sambung balik kitab kita, Sunnahmu Amalanku. Nama kita ataupun nota kita ni, Sunnahmu Amalanku, iaitu beberapa amalan yang kita kemukakan untuk nilai tambah dalam perkara-perkara ibadat dan juga kehidupan kita, insya-Allah. Jadi kita telah bincang dalam siri yang lepas, iaitulah bagaimana sunnah ketika kita rukuk. Kita dah bincang tentang cara-cara rukuk yang sempurna. Tengok di muka surat 145 tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukuk dengan meluruskan belakangnya. Sehingga dikatakan kalau diletak bekas air di atas belakang tu tidak tumpah. Maknanya 90 darjah betul dia punya rukuk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dalam rukuk dia Subhana Rabbiyal Azim. Itu hadis riwayat Muslim, hadis yang Abu Daud, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, ada tambahan. Jadi alhamdulillah, tambahan wa bihamdihi itu telah dibincang oleh para ulama Islam. Maknanya ada sandaran dia. Kemudian kita ada 2-3 bacaan tambahan. 2-3 bacaan tambahan lagi yang elok kita baca sewaktu rukuk, yang warid dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dalam buku kita ni ada, ataupun kita ambil dalam kitab Perisai Muslim yang anak terjemahkan ini pun ada. Jadi alhamdulillah, ini peluang yang besar. Kita sambung lagi tentang i'tidal. I'tidal tu mana apa mana? Betul balik. Kalau kita tak betul balik belakang, lepas kita rokok, kita bangun, betul balik. Jadi alhamdulillah, sewaktu kita i'tidal, kita tengok dalam perkara yang kedua ketika bangun daripada rukuk, nama dia i'tidal. Itu nama bahasa apa ni, istilah dia i'tidal. Yang pertama, bila kita i'tidal, apa yang kita nak buat? Iaitu kita berdoa ketika i'tidal. Bila kita kata Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kita tengok apa yang kita nak baca lepas ni. Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Ada 4 bacaan kan. Cuma timbul lagi waktu i'tidal tu, banyak mana kita boleh berdoa ataupun berzikir di situ. Mana dianjurkan supaya kita beri'tidal. Dianjurkan supaya kita beri'tidal. Ini berdasarkan hadis bahawa Anas radhiyallahu anhu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolat. Ini riwayat dianya daripada Anas. Anas kata, aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam bangun daripada rukuknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri begitu lama. Tengok. Kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' intasaba
bahasa Arab tulis tasaba, takut-takut ada orang nak cari matan dia kan. Intasaba qaima, mana Nabi kita berdiri lama, hatta yaqulan nas, sehingga orang ramai menyangka qad nasiyah, Nabi lupa nak sujud ke ni, lama berdiri ni. Nabi lupa nak sujud ke, lama berdiri, sehingga disangkakan baginda sallallahu alaihi wasallam telah terlupa. Begitu juga apabila mengangkat kepalanya bangun daripada sujud, duduk antara dua sujud kan, fakaza idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i intasaba fa iza rafa'a ra'sahu minas sajdati makatha. Nabi kita duduk lama hatta yaqulan nasu qad nasiya, berdiam lama sehingga kan sekali lagi orang ramai berkata sesungguhnya baginda telah lupa. Tanda tuan-tuan, hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sepatutnya di sini ada penjelasan. Sebab dalam fiqh mazhab Syafi'i, mazhab yang kita belajar, di antara rukun qasir, rukun pendek, kita ada rukun panjang. Rukun panjang ni apa dia? Rukuk boleh panjang, qiyam panjang, sujud panjang. Tapi i'tidal, dengan duduk antara dua sujud, tidak dipanjangkan. Kita kena ingatlah. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, kitab fiqh Syafi'i, dia kata wa yajibu an la yutawwilahu walal i'tidal, dan jangan juga dia panjangkan duduk, dia lama duduk antara dua sujud, dan juga i'tidal. Kenapa? Li'annahuma syuri'a lil fasl. Dua rukun ini disyariatkan untuk memisahkan di antara dua pergerakan. Daripada rukuk kita i'tidal, tapi i'tidal tu macam transit sekejap. Yang kita naknya sujud. Lepas sujud yang pertama, kita bangun duduk sekejap, itu dia panggil lil fasli. Orang panggil macam kita kan nak pisahkan di antara dua sujud. La lizataihima, bukan kerana dua tu sendiri satu ibadat yang dilamakan situ. Fakana qasira ini, maka i'tidal dengan duduk antara sujud itu rukun yang pendek. Fa in tawwala ahaduhuma fawqa zikrihil masyru' fihi, siapa dia duduk lama lebih daripada zikir yang disyariatkan, lebih kurang baca al-Fatihah dalam i'tidal, wa aqallut tasyahud, sekurang-kurang tasyahud dulu duduk antara dua sujud, amidan, sengaja, aliman, dia tahu hukum, batalat salatuhu, maka batal salat dia. Timbul lagi ni tuan-tuan dan puan-puan, kita rasa bila kita pergi solat di Masjid Haram, kunut dia tu lama kan, duduk di waktu dia i'tidal tu, kalau dia baca doa situ panjang sekali. Banyak soalan yang ditanya, ustaz, tak batal kau solat sebab setakat yang kita belajar dalam fiqh Syafi'i kata tak boleh pisah lama. Ni tengok ni, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ini Syekh Ramli kata apa? Siapa dia duduk lama maka batalah solat dia. Itu dia kira dua rukun yang pendek. Maka di sini perlu kepada penjelasan. Sebagaimana hadis yang telah diriwayat oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bila dia bangun sami Allah liman hamidah, dia berdiri lama sehingga kita duk sangka Nabi terlupa kau nak sujud ni. Mana lama dia berdiri, dia duk baca zikir itu. Duduk di antara dua sujud juga lama. Maka hadis ini dua-dua hadis ni sahih. Dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada. Seolah-olah kita nampak macam ada sedikit pertembungan dengan pandangan fiqh kita yang mengatakan dua ni pendek. Baik, untuk menyelesaikan masalah ini saya bawa kata-kata pandangan Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi ini imam besar di dalam mazhab Syafi'i. Tanda tuan-tuan, ini Imam Nawawi ini hebat. Dia kata waqad thabata fi sahih Muslim an Huzaifah. Telah sabit daripada dalam Sahih Muslim daripada Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu,
Dia kata apa? Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berterjemahlah panjang. Aku solat bersama dengan Nabi satu malam, Nabi kita baca surah Fatihah. Surah Al-Baqarah 2 juzuk setengah. Nabi kita kalau dia pendek-pendek dia tu Baqarah. Kita pendek kita wal asri. Nah. Kemudian faqultu yarka'idal mi'ah. Boleh jadi cukup 100 ayat di rokok ni. Tak, Nabi tak rokok. Madha. Maknanya siapa habis surah Baqarah, ingat ke dia nak berhenti dah? Summa ftatahan nisa, masya-Allah, sambung lagi. Panjang. Wa idza marra bi ta'awuzin ta'awaza. Tak apalah, hak panjang hak rukuk qiyam kan. Tengok ni. Kemudian summa raka'a. Nabi kita rukuk, faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Rukuk dia lama lebih kurang dia qiyam tadi. 2 juzuk setengah pula Quran. Lama mana tu rukuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala sami'allahu liman hamidah. Summa qama tawilan qariban mimma raka'. Nabi kita berdiri selepas pada sebelum sujud tu lebih kurang sama dengan rukuk dia. Summa sajada, kamu dia sujud. Qala An-Nawawi, kesimpulan daripada Imam Nawawi kata apa? Wa fihi, dalam hadis ini at-tasrih bi jawazi italatil i'tidar bi zikri, menunjukkan bahawa harus kita duduk berdiri lama waktu i'tidal kalau kita duduk berzikir. Yang tak bolehnya sami Allahu liman hamidah, duduk khayal kelipah, tengok lampu, tengok kipas. Ni tak boleh. Kalau lama batal. Tapi kalau kita duduk dalam keadaan khusyuk, duduk berzikir, duduk berdoa, duduk munajat, Imam Nawawi kata fihi tasrih, maka hadis ini jelas boleh, tidak menjadi kesalahan. Wal jawabu anhu sa'bun, nak jawab hadis ini satu benda yang sukar bagi pegangan mazhab yang mengatakan i'tidal itu rukun yang pendek. Fal aqwa, Imam Nawawi kata fal aqwa, pendapat yang kuat dalam masalah ini jawazuha bizikri wallahu a'lam. Harus ketika kita dalam keadaan kita duduk berzikir, kita duduk baca, harus. Tapi jangan duduk diam saja. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, tulis di kitab kesimpulan yang dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala bahawa boleh kita panjangkan sikit waktu i'tidal. Sama juga duduk antara 2 sujud, sekiranya kita duduk dalam keadaan kita berzikir, kita berdoa, bermunajat, maka itu dibenarkan. Siapa kata? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kalau saya nak kumpul pandangan orang lain, panjang lagi lah kan. Ibnu Daqiq Al-Eid rahimahullahu taala kata hadzal hadis ini yadullu ala, menunjukkan bahawa i'tidal ruknun tawil. Wa hadisu Anas asrah fid dilalah. Mana hadis Anas ni sangat-sangat jelas. Maka tak boleh lagi kita nak tinggalkan dia berdasarkan kepada takwil yang tersebut. Demikian juga kata Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari juga menyatakan sedemikian. Jadi kita kata wal khulasah kepada masalah ini, alhamdulillah tuan-tuan tanda, 2 hadis yang sahih ini telah dihurai oleh 2 ulama besar mazhab Syafi'i, iaitu Al-Imam An-Nawawi dan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah, mengatakan bahawa i'tidal itu boleh dipanjangkan sekiranya kita berdiri dalam keadaan kita berzikir, berdoa dan bermunajat. Yang tak bolehnya kita bakal berdiri duduk caca, tak buat apa-apa. Itu tidak boleh. Wallahu alam. Jelas itu kan? Insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian muslimin dan muslimat, kita terus kepada perkara yang mempelbagaikan bacaan ketika pergerakan bangun daripada rukuk, iaitu ketika i'tidal. Ketika i'tidal apa yang kita nak baca? Sami Allahu liman hamidah. Itu baca lah. Biasanya kalau orang solat jemaah, imam baca Sami Allahu liman hamidah, kita makmum kata apa? Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, kan? Tapi kalau tengok dalam riwayat ini, dia baca sekali. Imam baca Sami Allah, kita Sami Allah juga. Mana boleh kita baca sekali dengan imam Rabb Sami Allahu liman hamidah,
kita pun sami Allah juga, ataupun kita tak payah ikut. Sebab imam bagi tahu kepada kita, sami Allahu liman hamidah. Allah tak nak dengar sesiapa yang memujinya, maka kita pun sambung, Rabbana lakal hamdu. Tengok, Rabbana lakal hamdu. Tengok dalam kitab ni saya tulis ada 4 riwayat. Kita baca Rabbana lakal hamdu. Satu, Rabbana walakal hamdu. Rabbana tak ada waw. Rabbana lakal hamdu. Hadis ini dalam Bukhari. Ataupun kita ambil Rabbana walakal hamdu, ada waw. Rabbana walakal hamdu juga rawahul Bukhari wa Muslim. Ataupun Allahumma Rabbana lakal hamdu, ada tambah Allahumma. Allahumma Rabbana lakal hamdu juga dalam Bukhari dan Muslim. Ataupun Allahumma Rabbana walakal hamdu, ada 4 bacaan, semuanya sahih daripada hadis-hadis yang sahih. Jadi bolehlah kita nak baca mana. Sami Allahu liman hamidah, kita Rabbana lakal hamdu. Esok rakaat yang kedua Rabbana walakal hamdu. Rakaat yang ketiga Allahumma Rabbana lakal hamdu. Rakaat yang keempat Allahumma Rabbana walakal hamdu. Maknanya 4 rakaat, 4 kali itu kita telah dapat apa dia? 4 riwayat yang sahih, kita baca semua. Kita kata alhamdulillah. Ini di antara nikmat yang Allah Taala beri pada kita. Kita puji Allah Taala dengan pelbagai-bagai. Maknanya bila imam kata sami Allahu liman hamidah, Allah telah mendengar orang yang memujinya. Hadis ini dalam Bukhari. Kita pun jawab Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, ya Tuhan kami, dan kepada bagimulah segala pujian. Ataupun Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagimu segala kepujian. Kalau tak ada waw, Rabbana lakal hamdu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagimulah segala kepujian. Jadi alhamdulillah, oleh itu bacaannya boleh dipelbagaikan. Kadang-kadang membaca yang ini dan kadang-kadang bacaan yang lain. Jadi alhamdulillah, itu di antara bacaan ketika kita nak bangkit, tengah kita nak bangun, nak pergi kepada i'tidal. Bila kita sudah i'tidal, Rabbana lakal hamdu, kita pun baca lagi beberapa sunat yang dibaca. Tanda tuan-tuan ni, sunnah yang boleh kita baca lagi ketika kita i'tidal. Ni rasa ingat dah ni. Rabbana walakal hamdu, kata hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Siapa dia ingat tu? Ingat dah ni? Baca nak dengar. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kena mengapalah dah. Ada dalam hadis Nabi sebut, siapa dia baca ni, Allah alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kan, Rabbana lakal hamdu. Waktu mula-mula kita naik, lepas tu kita sambung alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kata dalam hadis ni, hadis dalam Muslim, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad raaitu, tulis di kitab ni. Ada alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kelebihan lafaz ini. Tengok dalam buku. Aku melihat 12 malaikat di sekelilingnya berebut-rebut siapa yang akan mengangkatnya laporan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya kalau kita nak suruh malaikat berebut, kita baca doa ni. Alhamdulillah. Apa ni? Rabbana lakal hamdu, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Cuba ingat sekali. Allah, kalau boleh tambah malam ni, hak ni pun kita kira Allahu akbar. Kalau kita belajar pondok dulu, mula tuan guru ni kata, hak ni pun hapus dengan seguni berah dah ni. Dan seguni berah ayah pikir atas mari ni ngapa. Jadi kita malam ni kalau boleh ingat ni, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Cuba hafal sekali nak dengar. Siapa dia boleh baca kat tangan? Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi.
Nabi kata apa? Laqad ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. 12 malaikat nak bawa naik pahala bacaan tadi kepada untuk rekod amalan kita. Masya-Allah tabarakallah. Inilah yang ana sebut sentiasa para jemaah sekalian, bila kita beramal dengan apa bacaan yang dianjurkan, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan rasa tenang sebab kita punya maklumat jelas. Hadisnya sahih, orang panggil dalam bahasa sekarang ni dia panggil autentik. Maknanya maklumatnya sahih. Siapa disuruh? Nabi. Ni kadang-kadang kita ambil maklumat yang tidak jelas. Kita pun nak cerita dengan orang, kita takut ambil mana tu? Orang kata. Jumpa situ, jumpa sini lah. Oh ni jelas. Ada lagi bacaan lain Nabi kita baca, menarik ni. Tuan-tuan tengok. Baca sekali. Rabbana lakal hamdu ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. Dia boleh baca dua tu, ahla boleh, ahlu boleh. Wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Oh ni panjang sikit, agak mencabar, tapi seperti ana sebut, kalau kita tak mampu nak tulis, nak hafal, moga kita apa ni, i'tidal ni kita berdiri kan, pergi foto step besar letak tempat kita semaya tu. Mula-mula lah peringkat awal ni boleh sebulan dua ingat baca ni. Tengok Rabb mil as-samawati wal ard, wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian sepenuh langit dan bumi dan segala yang ada di antara kedua-duanya, dan sepenuhnya engkau kendaki daripada sesuatu selepas itu. Tuhan yang berhak dipuji, yang maha mulia, kami semua bagimu adalah hamba. Wa kulluna laka 'abdun. Ya Allah, tiada yang dapat menghalang sesuatu yang telah engkau berikan, dan tiada yang siapa yang mampu memberi sesuatu yang telah engkau tegahkan. Orang yang mempunyai kelebihan harta, keturunan, pangkat, kekuasaan itu tidak memberi kesan dengan kelebihannya itu daripada kekuasaan engkau. Maknanya siapa dia pun, besar mana pangkat dia, kalau Allah Ta'ala tak izinkan, dia tak dapat beri kepada kita. Itu yang disebut dengan nama apa dia? Minka yang fa'uzal jaddi minkal jaddu. Jangan baca jaddu dengan mana nenek atau itu lain. Kan kita kata abun, bapa, jaddun, itu al-jadd di sini mana orang yang nak beri. Allahu akbar. Menarik doa ni. Wal hadisu rawahu Muslim min hadisi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Ada lagi bacaan-bacaan lain. Kita rasa kalau ingat hak ni pun comel dah tu. Dah. Baiklah. Jika seseorang dapat menghafaz dan membaca zikir-zikir ini, maka dapatlah dia memanjangkan rukun ini. Tengok. Cerita ni yang anak-anak dah hurai di awal tadi, ada pandangan yang dalam fiqh kita mengatakan rukun i'tidal ini rukun qasir, rukun yang pendek. Tapi Imam Nawawi disokong oleh Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan sekiranya kita membaca, maka yang pendek itu dipanjangkan dengan bacaan. Yang tak bolehnya kita duduk berdiri saja, duduk termenung saja, tak buat apa-apa, maka itu tidak boleh, kerana tidak ada sebab kita nak berdiri, tak ada kerja situ lah. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita ingatlah beberapa bacaan tadi ada dalam kitab kita ni, Perisai Muslim. Tuan-tuan boleh tengok di sana. Kita tamatkan bab ini dengan doa, ya Allah, jadikanlah kami pencinta dan pengamal sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapat keredaan-Mu dan mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin. Baik, tamatlah kita perbincangan tentang i'tidal, rukuk dan i'tidal. Sekarang ini kita berpindah kepada rukun lain pula. Kita berpindah kepada rukun lain pula,
iaitulah as-sujud wa fihi iddatus sunan. Sujud dan beberapa sunat yang patut kita lakukan, insya-Allah. Kita akan bincangkan sunat-sunat dalam sujud. Perkara sunat dalam sujud, apa yang patut kita lakukan. Yang pertama, sunat membuka luas kedua-dua tangan separas dengan bahu dan meletakkan perut berbetulan pada paha. Itu dia panggil kedudukan kita peluah, maknanya buka, orang panggil buka sayap lah, jangan duduk perapak macam orang kesejukan gitu, tidak. Manakah dalil? Dalil hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Buhainah, tulis rawi hadis ini. Diriwayat oleh Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtayhi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila sujud, apabila dia sujud, baginda meluaskan tangannya, buka sayap tu, panggil luas tangan tu, sehingga kami dapat melihat ketiak dia. Yang mana terbuka tangan dia. Pasal apa dapat lihat ketiak? Dalam siri lepas ada cerita, Nabi kita ni ada kalanya dia solat, dia pakai selimut, dia panggil rida. Rida tu kain selimut ni, kain, tak ada baju. Jadi bila dia buka, nampaklah bawah, kalau kita tengok ke bawah ketiak tu, kan? Itu menunjukkan bahawa luasnya dia buka tu. Jadi alhamdulillah, hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, hadis Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah ni, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sajada law sya'at bahmatun an tamurra baina yadayhi lamarat. Dia kata apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, hadis Maimunah ni, jika ada bahmatun tu anak kambing. Manakala anak kambing baik mari nak lalu ke bawah celah tangan Nabi, dia dapat lalu. Manakala kita duduk gitu, kambing boleh nyuruk ke bawah. Mana buka luas. Itu sunnah dia. Hadis ini dalam riwayat oleh Imam Muslim. Sudah tentu ini hanya mubalaghah. Apa nama mubalaghah? Tanda situ. Mubalaghah ni bahasa yang keterlaluan, menunjukkan contoh. Mana bukan kambing lalu kat tu. Contohnya kalau kambing, anak kambing lalu lepas. Tetapi ia menunjukkan sunnah untuk menjarakkan tangan antara satu sama lain. Mana biar terbuka gini. Walau bagaimanapun ia hanya boleh lakukan selagi tidak menyebabkan gangguan kepada orang yang solat di sebelah. Mana waktu kita saf sempurna, kita rapat-rapat duduk, jangan duduk buka lah. Kalau orang mahu, mana ni makan lain orang ni, sunnah ni. Kita tak boleh buat sunnah dalam menyakiti orang lain. Tidak boleh. Cuma nak kata sunnah ini sangat-sangat mampu dilakukan musim PKP. Kita ingat PKP tamat hari ni, ayahanda istilah istihar PKP tamat 31 hari bulan 12. Mana kita ada 4 bulan lagi boleh buka sayap. Boleh dah, 4 bulan lagi boleh saya buka ni, jauh jarak ni. Baiklah. Sama seperti sunnah untuk menjarakkan paha antara satu sama lain ketika rukuk. Mana tangan kita jauh. Juga sunnah ketika sujud, juga tidak menongkat perut di atas paha. Perut tu jangan tak atas paha, kalau tidak rapat jadi. Tetapi menjarakkannya. Jadi kita kena jarakkan dia. Mana dalil? Tengok dalil dia, hadis Abi Humaid As-Sa'idi fi sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata wa iza sajada farraja baina fakhidaihi ghair hamilin batnahu ala syai'in min fakhidaihi. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, baginda menjarakkan antara kedua-dua tangannya dan tidak meletakkan perutnya walaupun sedikit di atas pahanya. Tak tahulah kalau orang bawa sihat molek ni,
takut tak lepas juga akad. Setut juga dengan pohon, itu darurat dah tu. Nah, tak kita nak tonggil sikit lagi. Nah, ada kan setengah orang sihat-sihat walafiat tu. Yang buat kita ni sihat dah tapi taklah. Sampai mereka tak boleh nak akad perut daripada pohon. Nah, takut ada besar. Itu dia panggil di bawah akta darurat, itu dimaafkan. Hadis ini riwayat Abu Daud. Qala Syekh Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam kitab dia Nailul Autar. Nailul Autar ni bagus. Kitab hadis, syarah pada hadis. Dia kata apa? Hadis ini menunjukkan bahawa disyariatkan supaya ada ruang antara paha semasa sujud dan memastikan bahawa ia berada jauh dari perut, dan para ulama telah bersepakat mengenai masalah ini. Jadi kita kata alhamdulillah, itu dari sudut adab cara-cara kita nak sujud. Mana kita kena buka biar luas. Baik, bagaimana waktu kita sujud? Waktu sujud. Nombor 2, betul dia punya terjemahan. Sebenarnya sunnah, bukan sunat tu. Sunnah betul ejaan. Sunnah maknanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memastikan jari kaki menghadap ke arah kiblat. Sunnah ini berbentuk wajib. Sebab sunnah ni ada yang wajib, ada yang sunat kan. Tapi kita ni salah cetak. Anda minta maaf banyak-banyak. Patutnya tulis sunnah. Jadi tulis sunat, sudah kita. Sunnah itu maknanya wajib, mesti bila kita sujud perut kaki, jari kaki itu mesti duduk atas lantai. Duduk atas lantai ni perut dia tu. Jangan terangkat, jangan juga terbongkok alah ke belakang. Tak boleh. Ini kita kena perhati betul-betul. Kadang-kadang kita galik ke waktu sujud kan, kaki tak rapat, tergantung, itu tak boleh, tak cukup kan. Kita sujud ni di atas tujuh anggota, ataupun terlipat alah ke belakang, sujud atas belakang kuku kaki tu tak boleh, nak perut. Jelas dah pakai baki belakang dah. Sunnah memastikan jari kaki menghadap ke arah kiblat. Kata di seorang sahabat Nabi, tulis itu Abu Humaid, tulis nama sahabat, dia Google sini ni. Kata sahabat Nabi, nama dia Abu Humaid As-Sa'idi. Tuan-tuan, untuk maklumat, beberapa orang sahabat yang telah menukilkan sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita dengan detail. Di antaranya Abu Humaid As-Sa'idi, seorang. Seorang lagi Malik Ibnul Huwairith, Abu Hurairah. Semua ni mereka kata, dia sebelum dia cerita, dia kata ana ahfazukum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata saya orang yang paling tahu ingat tentang sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana sebelum dia cerita tu, dia bagi tahu aku jaga sungguh sifat solat. Aku sendiri tengok, aku ingat. Mana bukan kata pakai royak gitu dah. Maknanya sedaplah bahasa kita tu. Macam kita kalau kita nak bagi tahu kau kata, saya tengok sendiri tu. Cuma cerita dia tu tengok sendiri pun takut terlupa lah pulanya. Tapi sahabat ni radhiyallahu anhu, dia sentiasa meriwayatkan hadis-hadis ni, dan juga dia telah memberitahu bahawa dia ingat. Abu Humaid kata apa? Ketika sujud, kita ambil ketika sujud lah dulu. Fa iza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabidihima wastaqbala bi atrafi asabi rijlaihi al-qiblah anna. Ketika sujud, baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya rata di atas tanah. Mana tangan ni buka gini, atas lantai. Jangan tumbuk, jangan buka di atas lantai. Tidak merenggangkan dan tidak menggenggam jari-jarinya. Tidak kata buka gini, apa? Dan baginda sallallahu alaihi wasallam akan menghadapkan dengan melipatkan perut, tambah itu perut jari kakinya ke arah kiblat. Lipatkan duduk atas kiblat. Hadis Abu Humaid ini diriwayat oleh Imam Bukhari. Alhamdulillah. Ini jelaslah kepada kita tentang cara-cara yang tersebut. Imam Malik rahimahullahu taala
meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta. Al-Muwatta, dia meriwayatkan bahawa daripada Ibnu Umar. Ingat molek, Imam Malik ni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat hadis 3 ya. Tanda tuan-tuan. Imam Malik an-Nafi' an Ibni Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama hadis menamakan ini, dia panggil silsilah zahabiyah, rantai-rantai emas, sebab dekat sangat. Malik tok guru dia Nafi', siapa dia? Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Kalau kita pergi Madinah, tuan-tuan masuk di perkuburan Baqi', pergi belah kiri, kita jumpa kubur dua guru ni, Nafi' dengan Imam Malik, dekat ya kubur dia dua kata. Masya-Allah. Hadis dia pun dia panggil silsilah zahabiyah, maknanya Malik 3. 2 ya tangga dia siapa kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik dia cerita daripada Ibnu Umar, sunnah untuk merapatkan jari dan meletakkan tangan di atas tanah dan menjadikannya menunjuk ke arah kiblat. Manakala tangan kita ni tak gini, gilah ke kiblat. Yang duduk nyangge gini, betul gini. Maka kita sujud, Allahu Akbar, begitu. Ada setengahnya sengge lah, tak boleh nak sengge. Itu nak orang panggil cara relax. Betul gitu. Alhamdulillah. Ini dan juga Ibn Abi Syaibah daripada Hafs bin Asim, itulah riwayat di Minas Sunnah fi Salah. Kita kata alhamdulillah jelas. Baik, kita pergi tamatkan bahagian ni. Bahagian apa ni? Bacaan sikit. Sunat untuk membaca zikir-zikir yang warid. Anas letak bahasa asal dia, warid tulis. Warid tu maknanya yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mana warid. Kan kita sebut kalau warid tu hak mari daripada Nabi. Kalau kata wirid itu hak kita baca harian. Ada juga. Satu lagi dia panggil hizib. Hizib tu bahagian tertentu. Macam-macam istilah ulama. Hizib ni dia panggil wirid harian. Wirid tu mana hak baca semua. Warid yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dia panggil ma'sur. Ma'sur tu yang diriwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita belajar ilmu hadis ni. Dah sekurang-kurangnya ada dalam kepala kita walaupun sedikit. Sunat membaca zikir-zikirnya warid, di antara zikir yang sahih yang jelasnya yang selalu yang kita mesti baca iaitulah subhana rabbiyal a'la 3 kali. Maha suci Allah, maha suci Tuhanku yang maha tinggi daripada segala kekurangan. Ataupun seperti perbahasan yang kita lepas, kita boleh tambah juga, ada riwayat tambah wa bihamdihi di belakangnya. Kalau nak ambil hak sunnah je, hak itu jelas subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la boleh kata, ataupun tambah satu lagi. Jadi alhamdulillah. Ia dibaca 3 kali, 3 kali atau 10 kali. Boleh. Sunat juga untuk membaca bersamanya zikir-zikir yang lain kalau kita ingat. Di antara zikir yang dianjurkan sama hak ni dengan hak zikir rukuk. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ingat dah ni. Sebab dalam siri lepas kita dah hafal dah. Tak? Tak saya tanya dah ingat tak ingat, moga ingat belaka dah ni. Dia kata ingat dah ustaz, tengok buku. Lagu mana nak buat? Kena ingat, tak boleh mai tengok buku ni. Ingat katakan lagi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ingat malam ni aku tak tidur malam lagi tak ingat. Bagus semangat. Biar jenis kau bagi buku atas muka tu. Bini ambil gambar tunjuk kau ustaz kata tengok ni. Setia molek nak pergi dia baca dah. Kita bukan nak ambil nak tunjuk gambar kau ke, nak suruh ingat biar kita boleh baca insya-Allah. Biar adalah orang panggil naik taraf sikit. KPI itu biar naik sikit tahun ni insya-Allah. Sempena dengan tahun kita Hijrah 1422 ni kita naik beberapa bacaan lagi. Baca lagi. Subhanazil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Sama yang dengan kita baca bawah ni. Dia ada yang sama.
Macam ni. Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Ingat dah ni. Dalam sujud ni belajar dah. Kemudian kita baca pula, ni dia tukar sikit. Yang baru ni Allahumma laka raka'tu. Ni tengok. Ikut. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Cantik sekali bacaannya. Ya Allah, kepadamu aku bersujud, kepadamu aku beriman, dan kepadamu aku berserah. Nak gimana lagi kita kata serah ke Tuhan? Aku sujudkan wajahku ini kepada yang menciptanya dan yang membentuk rupanya, yang membuka pendengarannya dan penglihatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Mana dalam kita sujud, kita duduk bertawasul, sujud aku ni kepada pencipta dia. Allahu Akbar. Hadis ini sahih dalam Muslim. Disunatkan mempelbagaikan zikir sekadar yang kita mampu. Alhamdulillah dalam buku ni ada, dalam Perisai Muslim sekali lagi kita ada. Kemudian yang terakhir dalam perbincangan bab sujud ni, sunat untuk memperbanyakkan doa dalam sujud. Ingat tuan-tuan, dalam sujud lah waktu kita nak berdoa. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa kata Nabi kata? Wa ammas sujud fajtahidu fid du'a faqaminun an yustajaba lakum. Ketika sujud, perbanyakkanlah doamu. Banyak doa dalam sujud kerana ia lebih dekat untuk diperkenankan. Kalau kita ada masalah apa-apa, kita solat sunat dalam sujud panjang. Kan rukuk sujud ni rukuk panjang, tak ada masalah, tak ada khilaf apa-apa. Yang kita khilaf tadi antara dua sujud dengan i'tidal. Kita doa. Dia kata, ustaz, saya baca kod Melayu boleh? Tak boleh. Dalam solat ni bahasa interaksi dia Quran, kecuali nama benda. Nama benda Melayu boleh. Contohnya kita kata, kita nak beli kereta Toyota. Allahumma rzuqni sayyaratan Toyota. Tak payah buat alif lah. Takut dia kata, Allahumma rzuqni sayyaratan al Toyota, pasal nak sebut Arab. Tak apa, tak buat Arab apa. Kalau al Mercedes pun tak apa Mercedes. Maknanya nama benda sebut tak jadi masalah. Dia kata, tu tidak Arab. Dia nak Arab ke mana? Nama Toyota dia tak jadi Arab dah sampai bila-bila pun. Dah dipanggil nama ajam. Boleh. Tapi kita kena doa habis. Nak minta macam mana? Pergi belajarlah sikit, jumpa Al-Fadhil Ustaz, Tok Imam. Saya ni ada hajat sekian-sekian, coba tulis bahasa Arab. Nah, kita tulis Allahumma rzuqni kadza wa kadza. Allahumma shfi maridi. Udah semua kata Allahumma shfi maridi, ya Allah sembuhlah sakit penyakit itu ni. Maridi, orang sakit aku tu. Tak ingat dua kata tu. Nah, kalau kata orang sakit, macam mana kita nak doa dia? Allahumma shfi maridi, ya Allah sembuhkanlah orang sakit aku. Kalau kita mak kita sebut, mak ayah anak sebut, boleh hafal dua tu. Dalam sujud tempat kita berdoa, panjangkan doa banyak-banyak. Kalau tak ada benda khas kita nak minta, kita minta umum. Tengok apa kita minta. Hadis dalam Muslim, antara doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari kalau boleh dua ni pun kita rasa besar ni. Ikut. Allahumma ghfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Comel doa ni. Ikut sekali lagi. Allahumma ghfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah dosaku seluruhnya
Kita ni dosa kita tahu. Ada dosa yang kita tak perasan kita berdosa. Ada ke tak ada? Dia berasa tak berdosa, padahal hanya dosa tu. Kita minta kullahu, semua sekali. Diqqahu wajillahu, yang kecilnya, yang besarnya. Wa awwalahu wa akhirahu, yang awalnya, yang terakhir. Hak mula, tamai dulu-dulu tak ingat, minta hapus belaka. Yang terakhir hak baru buat sehari dua ni, hapus. Wa alaniyatahu wa sirrahu, yang nyata dia, yang terselindung. Hadis ni cantik tuan-tuan dalam Muslim. Satu lagi doa. Allahumma inni a'udzu biridak min sakhatik wa bimu'afatik min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thana'an 'alaika ant kama asnaita 'ala nafsik. Ni mudah ingat ni, selalu dengar imam baca bulan Ramadan. Nah. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada dengan keredaanmu daripada kemurkaanmu. Hakmu reda tu, tutuplah aku daripada hakmu marah. Dan dengan keampunanmu daripada balasanmu. Dan aku berlindung denganmu daripada kemurkaanmu. Aku tidak dapat memuji engkau seperti engkau memuji ke atas dirimu sendiri. Hadis ini dalam Muslim. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, itulah bacaan kita dalam sujud. InsyaAllah selesai daripada sujud, kita akan bangun duduk istirahat dalam siri yang akan datang insyaAllah. Jadi tuan-tuan, sekali lagi saya peringatkan, dalam kitab Perisai Muslim, kita ini ana syarah dalam 40 siri kuliah. Tuan-tuan cari dalam YouTube, ada YouTube Halaqah Abu Anas, cari bacaan ketika rukuk sujud, jumpa syarah. Panjang kita syarah ni. Setiap bacaan tu ana hurai panjang. Tapi oleh kerana kita malam ni bukan nak hurai bacaan, cuma kita nak beritahu bacaan, jadi berbezalah. Dalam kitab Perisai Muslim Besani ni, syarah dia 40 siri. Bukannya kecil. Nah, insya-Allah tuan-tuan boleh tengok, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau payah nak dengar, minta dengan saudara kita lah. MP3 dia panggil. MP3 ni bahasa jenis. Cocok dengar dalam kereta boleh. Mana-mana tempat boleh dengar, insya-Allah dah. Baiklah, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.